إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Dengan limpah kurnianya kita dapat bersama lagi pada malam ni dalam majlis ta'lim. Majlis ta'lim. Majlis yang mana? Majlis yang diampun dosa-dosa orang yang duduk di dalam majlis ni. Entah ini satu ganjaran yang besar. Apa makna diampun dosa? Maknanya diampun dosa, tak ada kesalahan antum. Buku catatan semua dipadam antum. Itu makna tidak ada dosa antum. Dengan duduk majlis taklim tak lama antum, setengah jam ya. Dan ni kuliah umur tak boleh panjang-panjang, setengah jam antum kita dapat ganjaran tu. Lagi majlis apa? Majlis sakinah. Majlis sakinah, ketenangan tu. Apa-apa masalah kita sekalipun antum, macam mana pun kita duduk majlis taklim ni, kita tenang. Kita tenang antum. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam hadis Muslim, Nabi kata Allah Taala ada para malaikat yang kerja dia cari majlis ni. Kerja dia pun cari majlis ni. Majlis ta'lim ni kan. Majlis yang mana dibaca ayat Quran dan hadis Nabi SAW. Bila dia jumpa tuan, dia seronok, dia akan panggil semua malaikat-malaikat lain semua ramai-ramai datang. Alhamdulillah kita ada dalam majlis yang penuh barakah ni. Dan kita mengucapkan ahlan wa sahlan kepada tuan guru kita Ustaz Alim bin Hassan kan. Antum tak nampak Ustaz, tapi saya nampak. Bukan pasal gelap tu, pasal Ustaz duduk belah kiri, antum jangan salah faham. Antum ni pun satu masalah juga. Kan? Ustaz ada belah kiri saya. Ustaz sedang menulis. Alhamdulillah antum tengok bagaimana kita punya murabi antum. Masih belajar macam kita beritahu baru ni kan, sentiasa belajar antum. Baik, kita masih lagi membaca kitab Al-Fadhil Ustaz Fadhil bin Kamaruddin Hafizullah. Kita menumpang ilmu beliau tuan. Semoga Allah Ta'ala memelihara beliau dan semua orang-orang Islam di mana saja mereka berada. Kita dah masuk dah perkara yang ke-8 antum. Sedap tak sedap dah masuk dah perkara yang ke-8 daripada 11 perkara yang membatalkan amalan soleh. Yang ke-8 ni apa antum? Membenci sebahagian ayat Al-Quran dan mengikut apa yang Allah SWT murka. Ni dia punya tajuk besar antum. Makna dia lagi 3 tajuk saya ingat minggu ni habis ya. Minggu ni habis ya. Lepas tu saya tak tahu saya nak baca kitab apa. Baik, sebelum tu kita tengok satu hadis antum daripada Abu Idris Al-Khawlani rahimahullah. Dia berkata, Abu Idris Al-Khawlani ni dia ni tabi'in antum. Dia ni bukan sahabat. Dia kata dakhaltu masjida Dimask. Dia masuk di satu masjid Damaskus. Damaskus. Dia masuk satu masjid di Damas. Faiza fatta barra'aku sunaya. Dia kata di situ ada seorang pemuda yang dia kata
Barraqu sunnaya, gigi putih. Pemuda tu cakap gigi dia nampak putih kan. Bersih, elok kan. Wa idzan nas ma'ahu, dia kata ada banyak manusia duk ada dengan pemuda ni. Ada banyak manusia duk kerumun kat pemuda ni, dia kata. Fa idza ikhtalafu fi syai'in, dia kata, bila dia duk bincang tentang satu perkara agama, tiba-tiba dia khilaf. Dia padang khilaf. Kita kan, kita ada khilaf, ada ijtihad masing-masing kan. Depa bila duk bincang-bincang ada khilaf. Apa depa buat? Astaduhu ilaihi. Dia pakai rujuk kepada dia. Tengok. Dia pakai rujuk kepada dia. Wasaddaru an ra'yihi. Bukan cakap rujuk kat dia. Depa akan ikut pendapat dia. Dahsyat kan? Pemuda tau. Dia kata fatah. Pemuda yang ada dalam masjid di Damaskus tu, dia kata, depa masuk, kata Abu Idris Al-Qalani ni, aku masuk, aku tengok ada satu pemuda, ramai orang duduk dengan dia. Lepas tu bila ada masalah khilaf dalam agama, dia rujuk kat dia. Dia rujuk dekat dia pemuda tu. Belum. Dahsyat tu. Dia rujuk kat dia. Lepas tu kata Abu Idris Al-Khawlani rahimahullah, fasa'altu anhu. Aku tanya dekat orang-orang yang ada dekat situ. Dia kata apa? Siapa dia? Aku tanya tentang dia. Ni siapa tu? Hebat nampak pemuda ni. Nampak hebat, semua masalah-masalah rujuk dia. Lepas tu dia bagi pandangan dia, semua pakai pandangan dia. Hebat nampak pemuda ni, siapa dia? Apa orang yang ditanya tu kata, faqila, anak dia majulah. Ada orang jawab, dia kata apa? Haza Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal, tuan. Tuan, Mu'az bin Jabal. Masa tu tabi'in dapat jumpa sahabat Nabi yang besar. Siapa dia? Mu'az bin Jabal. Patut jadi rujukan. Mu'az bin Jabal. Hebat sahabat Nabi ni semua. Falamma kana minal ghadi hajjartu wa wajadtuhu qad sabakhani bitahjiru. Kata Abu Idris Al-Qalani, dia kata, esok hari ni tak boleh nak jumpa. Pasal ramai orang. Tak ada ruang nak jumpa dengan Mu'az bin Jabal. Terlampau ramai dalam tu. Dia kata esok dia mai. Esok dia kata fakana minal ghadi hajjartu. Dia mai waktu tengah hari, cepat-cepat dia mai. Dia mai nak jumpa Mu'az bin Jabal lah. Dia kira dia mai awal ke. Kononnya dia kata apa? Keesokan harinya aku mai awal. Tengah hari, tengah panas aku mai. Dia kata qad sabakhani bitahjir. Tengok Mu'az bin Jabal dah ada lagi awal. Tuan-tuan tengok anak didik Nabi. Tuan-tuan tak boleh lawan dengan dia sampai bila pun. Tuan-tuan tak akan boleh mampu lawan dengan anak didik sahabat Nabi SAW. Dia kata aku mai, itu lambat, orang ramai, aku nak mai awal. Aku ni tengah hari panas-panas aku mai. Dia dah ada dah. Dia lagi awal dah ada. Tengok. Wa wajadtuhu yusalli. Tengok dia duduk semayang. Dia duduk semayang. Kata Abu Idris Al-Khawlani, aku tengok Mu'az bin Jabal duduk semayang. Dia kata fantazurtuhu hatta qada salatahu. Aku tunggulah sampai dia selesai solat dia. Sampai dia selesai solat. Habis dia semayang habis semua. Kata Abu Idris Al-Khawlani, aku pergi kat dia. Summa ji'tuhu min qabli wajhi. Aku mai daripada arah depan muka dia. Tengok. Dia mai ke depan. Tengok adab dia. Dia mai ke depan. Dia kita kata mungkin wallah ta'ala lebih mengetahui, mungkin tak jadi kesalahan kot. Kalau kita mai ke tepi bagi salam. Tak. Para tabi'in sangat menghormati para sahabat. Macam mana dia mai ke depan? Dia mai ke depan, fasalamtu. Aku bagi salam kat dia. Fasalamtu alaihi. Maka dia pun bagi salam dekat Mu'az bin Jabal. Tuan-tuan adab. Dia mai depan betul-betul Mu'az bin Jabal, dia bagi salam. Assalamualaikum. Summa qultu lahu. Kemudian dia kata, dia cakap satu benda. Lepas dia bagi salam, dia kata apa? Wallahi inni la hibbuka lillah. Dia kata wallahi, dia sumpah demi Allah, dia kata
Sesungguhnya aku sangat mencintai kau kerana Allah. Ni sunnah tu. Ada sunnah. Kita suka kat satu orang tu, kita pergi kata. Kita kata, inni la uhibbuka. Inni la uhibbuka Allah. Bukan lillah, aku cinta kerana Allah. Kita sebut dah. Aku sayang kerana Allah lah. Bila dia kata lagu tu, faqala Allah, Mu'adh bin Jabal kata kat dia, kerana Allah. Mu'adh bin Jabal tanya, kerana Allah? Faqultu Allah. Dia kata betul lah, kerana Allah lah. Faqala Allah. Betul kan kerana Allah? 2 kali. Nah, 2 kali. Faqultu Allah. Dia kata ya, kerana Allah. Tu Mu'adh kata kat dia, faqultu Allah. Betul ke kerana Allah? 3 kali yang makna. Sahabat Nabi ni, mereka ikut Nabi ni betul-betul sebiji macam mana yang mereka tengok Nabi buat. Dahsyat nanti. Nabi SAW juga buat benda yang sama tu. Bila Nabi nak sampai ke satu benda yang penting, Nabi akan ulang 3 kali. Supaya orang yang Nabi nak bagi tahu benda penting ni dia tak terlepas pandang. Ini dipanggil satu uslub dakwah. Bila kita cakap dengan anak kita, kita kata nak dengar tak Nabi kata apa? Tuan-tuan jangan cakap lagi. Jangan cakap lagi. Masa tu dia belum tentu akan berminat untuk dengar. Mungkin dia duk kali dia fikir apa. Kata lagi sekali. Nak dengar tak apa Nabi kata? Banyak ada macam ni. Nabi tanya ke sahabat yang kecil ni. Itu Nabi tanya lagi. Nak dengar apa Nabi kata? Masa tu dia kata apa ni? Nak dengar apa dia? Baru antum sampaikan. 3 kali. Lepas tu dia kata apa? Kata Abu Idris Al-Khawlani. Dia kata fa'akhaza. Dia kata fa'akhaza bihapwati ridai. Dia kata ni apa? Ni Mu'adh bin Jabal tarik dia punya ujung. Dia panggil rida. Mu'adh bin Jabal ambil dia punya ujung rida. Ada ulama kata rida ni ujung selendang. Dia tarik ujung selendang. Fajazbani ilahi. Dia tarik ujung selendang tu mai kat dia. Dia tarik. Kan jadi dia mai ke depan salam, dia pakai rida selendang. Mu'adh bin Jabal tarik ujung selendang tu mai dekat dia. Jadi dia pun dekat dengan Mu'adh bin Jabal. Faqala. Kemudian Mu'adh bin Jabal bagi pelajaran. Ini dia nak cakap benda ni tu dia duk tanya 3 kali tu. Kerana Allah, kerana Allah, kerana Allah. Dia kata ya, dia kata abashir fa inni sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul. Baru dia kata 3 kali dah. Dia kata sesungguhnya aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah tabaraka wa ta'ala. Allah Ta'ala telah berfirman, apa dia? Wajabat mahabbati lil mutajabina. Kata Mu'adh bin Jabal, aku dengar Nabi SAW bersabda, Nabi kata sesungguhnya aku pernah, kata Mu'adh bin Jabal, mendengar Nabi SAW bersabda, qala Allah tabaraka wa ta'ala. Sesungguhnya Allah yang maha suci lagi maha tinggi berfirman, cintaku wajabat mahabbati. Makna dia wajib cintaku ke atas orang yang saling mencintai kerana aku. Besar kan? Kita pergi kata kat sahabat kita, kita cinta dia kerana Allah. Besar. Pasal apa Allah Ta'ala sebut dalam hadis ni, wajabat. Wajib. Aku mencintai dia. Kita buat macam-macam benda untuk dapat cinta Allah. Betul? Sampai kita ada satu slogan, malam cinta Allah, malam cinta Rasul. Tapi hadis ni begitu senang. Kita cinta kat kawan kita kerana Allah, beritahu kat dia, aku cinta hang kerana Allah. Tengok. Dan Allah Ta'ala jawab. Nabi kata, wajib cinta aku atas orang yang cinta kerana aku. Tengok.
Allah tu beritahu kata apa? Cintaku wajib diberikan kepada orang yang saling mencintai kerana aku. Satu. Dua. Walil mutajalisina fiyya. Yang kedua. Apa dia? Wajib cinta aku ke atas orang yang duduk bermajlis kerana aku. Kan? Nah. Satu, kita mungkin dah tak pernah sebut kat kawan kita pun. Kata kita cinta dia kerana Allah. Tak apa. Yang kedua, kita kena tahu. Setiap kali kita duduk majlis taklim ni tuan-tuan, dia ada ganjaran yang besar. Yang mana dalam hadis ni sebut. Apa dia? Hadis ni kata, Allah SWT sebut, dan cintaku wajib bagi orang yang duduk bermajlis kerana aku. Kita duduk ni kerana siapa? Kerana Allah Ta'ala. Bukan kerana ada niat lain. Tak. Kita datang, duduk majlis taklim ni, satu, kerana Allah. Dua, nak baiki diri. Tiga, nak baiki keluarga. Bukan nak pergi debat dengan siapa-siapa. Bukan nak pergi hukum siapa-siapa. Tak. Untuk kita jadi lebih baik daripada kan kita sebelum ni. Itu tujuan kita mengaji. Kerana Allah. Dan kita nak baiki diri kita. Bukan kita nak baiki orang. Diri kita banyak kekurangan. Kita niatlah betul-betul kerana Allah. Dan Nabi kata lagi apa? Walil mutazawirina fiyya. Serta orang-orang yang saling mengunjungi kerana aku. Tengok. Saling mengunjungi kerana aku. Kita pergi ziarah kawan-kawan kita, saudara kita. Kerana Allah. Bukan kerana lain. Kerana Allah. Kita tak ada kepentingan apa pun. Bukan kerana dia kaya, kita pergi ziarah dia. Tak. Kita ziarah semua orang. Maka Allah Ta'ala kata, wajabat mahabbati, wajib cintaku untuk orang-orang yang macam ni. Dan walil mutabazilina fiyya. Yang keempat apa? Dan orang-orang yang saling berlomba-lomba, berkorban. Yakni mengeluarkan apa yang dimilikinya kerana aku. Infak fisabilillah. Tuan-tuan. Ada 4 benda dalam hadis ni. Yang Mu'adh bin Jabal bagi pelajaran yang sangat berguna pada umat akhir zaman ni. Ini satu benda yang kita kata sekurang-kurangnya kalau kita boleh buat 4 benda ni lagi besarlah cinta Allah kat kita. Kalau kita boleh buat satu dah ada dapat dah cinta Allah. Wajibat. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dengan sanad sahih dan Ibn Hibban dalam sahihnya. 4 benda. Mu'adh bin Jabal memberi pelajaran kepada tabi'in. Seterusnya pelajaran itu telah sampai kepada kita umat dia. Allah Ta'ala yang maha pemurah, yang maha pengasih lagi maha penyayang sedang mengkabarkan kepada kita melalui lidah Nabi SAW yang disambung oleh sahabatnya yang mulia Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu tentang bagaimana untuk dapat cinta Allah. Antum tak payahlah antum ni buat malam cinta Allah, malam cinta Rasul dah. Antum buat benda ni mudah. Apa dia? Jumpa kawan kita yang kita sayang dia, kita suka dia. Dia soleh, dia baik, dia ikhlas. Kita kata apa? Inni uhibbuka Allah. Aku cinta kerana Allah. Wajib cinta Allah ke atas kita. Kenapa? Kerana Allah. Bukan kerana dia ada pangkat. Esok anak aku nak dapat kerja, apakah dia ni tahu sebab dia di Petua Majlis Bandaran Pulau Pinang. Jadi bila aku buat baik dengan dia, aku kata kat dia, esok anak aku nak interview, senanglah recommend. Tak ada benda tu semua bab dunia yang tak ada kena mengena dengan hadis ni. Aku cinta dia kerana Allah. Kerana Allah. Bukan kerana siapa-siapa. Kerana Allah. Yang kedua apa? Yang kedua, orang yang duduk di dalam majlis. Majlis apa? Majlis ta'lim. Majlis yang di dalam dia dibacakan ayat Quran, dibacakan hadis Nabi SAW. Ini majlis yang disukai oleh Allah Ta'ala. Sebab tu Allah Ta'ala kata wajib aku cinta dia. Tuan-tuan, antum boleh bagi masa untuk belajar agama. Benda tu antum, kebaikan dia untuk diri kita. Kalau antum tak duduk majlis taklim pun, Allah Ta'ala ada malaikat-malaikat yang lagi ramai daripada antum. Yang antum tak boleh nampak. Kalau nampak antum terkejut. Jadi Allah Ta'ala yang tak memerlukan antum untuk duduk, tapi dengan rahmat kasih sayang dia antum, dia bagi antum keinginan, kesungguhan untuk belajar, dia bagi pula cinta dia ke antum. Alhamdulillah antum. Memang syukur pada Allah ni pun tak dapat nak balas.
Allah Ta'ala bawa kita mai, bagi kita masa lapang kita, bagi kita cinta kepada majlis taklim. Lepas tu dia istihar apa? Dia istihar wajabat mahabbati, wajib cinta aku pada mereka. Yang ketiga siapa? Orang-orang yang saling mengunjungi kerana aku. Mengunjungi kerana aku. Oh, sahabat kita ni lama kita tak jumpa, apa khabar dia? Apa khabar dia? Telefon tanya khabar. Ada masa jumpa dia ada di mana, jumpa dia tanya khabar. Allah Ta'ala kata wajib atas dia cinta aku. Dan yang keempat apa? Yang keempat kata Imam Malik daripada hadis ni apa, Abu Idris Al-Khawlani dan Mu'adz bin Jabal, mana-mana orang yang saling berlumba-lumba. Kita kena berlumba-lumba, hadis ni kata berlumba-lumba mengeluar apa yang dimilikinya, bukan berlumba-lumba simpan. Dah berlumba-lumba untuk keluarkan fisabilillah antum kena cepat-cepat nafkah harta antum. Masa ni lagi banyak, masa ni lagi orang perlu banyak. Sampai dia buat kempen apa? Dia buat kempen bubuh bendera putih. Mana-mana rumah yang tidak ada makanan, dia buat isytihar lah ni. Di Facebook memang antum boleh baca, bubuh bendera putih. Antum tak payah telefon siapa, sudah antum bubuh bendera putih, orang tahu ada antum tak ada makan. Nanti ada orang akan pergi hantar. Sampai isytihar macam tu. Ahli politik pula dia kata apa, bubuh bendera putih bermakna apa? Bermakna kita kalah dalam peperangan. Bubuh bendera putih kalah dalam peperangan. Orang nak beritahu dia tak nak makan, dia beritahu kalah peperangan. Dia kira nak pergi politik juga je, heran dia. Pasal apa nak pergi benda tu saya tak tahu. Orang senang buat kempen tu. Kadang-kadang dia kata orang malu nak minta. Tapi antum tahu tak, masyarakat kita ni, benda tu pun kadang-kadang dia tak mau buat, dia pun malu tu. Kita yang tahu, sahabat-sahabat kita yang mana tak kerja, kita kenal sahabat kita antum, kita tahu dia ni ada infak, ada income tak ada, dia ada anak berapa, dia berapa, kita tahu antum. Di kawasan-kawasan kita, kawasan-kawasan kediaman kita tahu antum. Kita bantulah. Kita bantu sikit-sikit antum. Kan? Dengan cara macam tu Allah Ta'ala isytihar apa? Wajib cinta Allah kepada kita. Kecil kan antum cinta Allah ni? Besar antum. Bukan kecil. Besar antum. Lagi yang Allah Ta'ala sebut, yang dalam surah kita selalu baca tentang siapa yang cinta Allah. In kuntum tuhibbun Allah. Tengok. Tuhibbun Allah. Betul siapa-siapa yang betul cinta Allah. Ikut Nabi kan. Yang ni siapa-siapa yang betul-betul cinta Allah. Nak cinta Allah, 4 benda je. Simple. Mu'adz bin Jabal beritahu, kita buat kita dapat cinta Allah. Baik, itu satu hadis. Hadis yang kedua pula antum, daripada Abu Muslim. Daripada Abu Muslim rahimahullah. Tabi'in juga. Dia kata, qultu li Mu'adz. Dia kata dia jumpa Mu'adz bin Jabal juga. Dia jumpa Mu'adz bin Jabal. Dia kata, wallahi inni la uhibbuka bi ghairi dunya arju an usibaha minka. Dan ni lagi jelas. Dia kata apa? Wahai Mu'adz. Dia kata, demi Allah, aku betul-betul cinta. Tengok li ghairi dunya. Bukan kerana dunia yang ada kan. Lepas dia ada tambahan lapas. Dia kata apa? Li ghairi dunya. Bukan kerana dunia tu aku cakap benda ni. Dia sedang cakap dengan sahabat Nabi. Dia beritahu sahabat Nabi, aku cinta bukan kerana dunia. Sahabat Nabi ni bukan cinta dunia tu. Kita mungkin cinta dunia. Sahabat Nabi ni dia pun tak cinta dunia tu. Dunia bagi mereka ni tak ada nilai. Akhirat ni bernilai tu. Bukan dia tak mau dunia dah. Jangan salah faham. Tapi Nabi duk tarbiyah mereka dengan akhirat ni lebih tu. Lebih. Bagaimana kita baca kan dalam kitab. Adakah dia jawabkan yang apa? Dunia lebih jelek dibakar kambing. Nabi sedang lalu. Lepas tu ada 2 sahabat. Dia buat rumah. Nabi tanya dia. Bukan Nabi tak tahu. Dia buat rumah. Nabi kata dia buat apa? Dia kata kami nak repair sikit. Rumah ni nampak bocor sikit. Rumah sahabat tu. Bukan penthouse. Bukan rumah teres. Bukan rumah kampung. Bukan macam rumah kita, rumah flat. Rumah sahabat. Menggayang dia masuk. Sahabat duk repair. Nabi tahu baru repair rumah. Takkan Nabi tak tahu. Nabi tanya nak ambil tarik perhatian dia. Buat apa tu? Dia kata tak. Dia repair rumah sikit lah.
Oh, Nabi kata aku takut hampa tak ada duduk rumah tu, hampa punya ajal lagi cepat akan datang. Oh. Dan tuan-tuan juga tengok, sahabat duk buat apa? Duk buat bozing kah? Buat ekon kah? Tak. Nabi kata aku takut apa tak ada masuk sekejap lagi. Ajal lagi cepat datang daripada apa yang duk buat ni. Tengok. Sahabat bukan orang cinta dunia. Dia kata kat Muaz bin Jabal, aku cinta hang ni bukan kerana dunia. Satu. Dia kata arju an usibaha. Dia kata yang aku harapkan untuk dapat daripada hang. Tak. Dunia apa sahabat Nabi kata? Dunia apa? Sahabat bukan Tan Sri. Sahabat bukan Datuk. Kalau kawan dengan Datuk boleh dapat projek ke apa-apa. Tak ada apa. Aku cinta hang bukan kerana dunia yang aku harap apa pun nak bagi aku. Tak. Dia kata tak. Wala kharabatal baini wa baini. Dan bukan kerana hang ni kaum kerabat aku, adik-beradik aku tak. Okay? Kalau hang adik-beradik aku kata patutlah adik-beradik kita patut kita kata aku sayang nak menangkan aku. Aku sayang makcik hang. Dia kata tak, itu pun bukan. Hang bukan kaum kerabat aku, dia kata. Qala faliya syai'in. Dia kata adik-beradik pun bukan, dia kata bukan. Aku bukan adik-beradik hang. Muaz bertanya, lalu kerana apa? Qala Muaz fali ayya syai'in. Okey. Tadi yang kata apa bukan kerana dunia. Bukan kerana kita adik-beradik. Pasal apa ni? Tiba-tiba orang kata cinta aku ni. Pasal apa? Pasal apa? Nak dia tanya. Qultu lillah. Qultu lillah. Dia kata kerana Allah. Dia kata apa? Kerana Allah. Aku cinta hang kerana Allah. Lepas tu qala fajazati hubwati dia kata mulai menarik. Dia kata ujung selendang dia, kemudian Muaz kata kat dia, absir in kunta sadiqan. Muaz kata, Muaz buat benda yang sama macam tadi dekat Abu Idris tu, tarik dia punya ujung selendang main dekat Muaz. Muaz kata absir, beri berita gembira. In kunta sadiqan. Sadiqan kalau hang benar, aku tak tahu. Dah hang kata bukan kerana dunia, kata bukan keluarga, tapi kerana Allah. Kalau betul lah, aku nak beritahu hang tu benda lah. Ada berita gembira untuk hang. Bukan untuk hang saja, untuk siapa-siapa yang ada sikap macam ni. Ada cinta satu orang tu bukan kerana dunia apa pun, tapi kerana Allah Ta'ala. Lepas tu kata Muaz, fa inni sesungguhnya aku sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata, al-mutajabuna fillahi fi zillil arsi yauma la zillu illa zillu. Nabi kata, orang yang saling mencintai kerana Allah berada di naungan arasnya pada hari yang mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Ini satu janji Allah Ta'ala. Kalau kita cinta sahabat kita kerana Allah, Allah Ta'ala akan bagi naungan di bawah aras dia. Ketika mana? Ketika tidak ada naungan selain daripada naungan dia. Tuan, ini satu benda yang besar. Ya. Tadi Abu Idris Khawlani tu, Nabi sebut tentang apa? Tentang 4 ganjaran. Salah satu dia ni wajibat mahabbati. Allah cinta orang yang kata benda ni, yang cinta saudara dia kerana Allah. Bila Allah cinta, ni Allah janji apa? Aku bagi kat dia lindungan, naungan. Allah Ta'ala bagi naungan kat dia. Zilin ars, naungan. Di hari yang mana tidak ada naungan kecuali naungan yang ada yang Allah Ta'ala bagi. Tengok. Dan kata Mu'ad, yakhbituhum bimakanihim nabiyuna wa syuhada. Dia kata benda tu yang kata dapat naungan di bawah aras ni, para nabi, para syuhada menginginkan tempat tu. Mereka pun nak dapat naungan tu. Para nabi, para syuhada. Mereka pun ingin nak tempat tu. Tapi Allah Ta'ala janji bagi kepada mereka. Para nabi ni kita tahulah.
Para mati syuhada ni dia punya kedudukan di situ kan tinggi lah. Mereka pun nak tempat tu. Tapi kita dengan kita sebut macam tu, dengan ikhlas kerana Allah Ta'ala, dengan niat yang betul. Kan? In kunta sadiqan, kalau betul. Nabi janji kita akan dapat apa? Naungan aras Ta'ala. Di hari di mana tidak ada naungan, tuan-tuan. Besar tuan-tuan benda ni. Besar benda ni. Qala, lepas tu kata Muaz bin Jabal lagi, lakhitu, dia kata ibadatu ibnu Sami, dia kata kata Abu Muslim rahimahullah, dia kata walakhitu Ubadah ibnu Sami, aku pergi jumpa Ubadah bin Sami, aku jumpa dia. Lepas Muaz bin Jabal kata aku ni, antum tengok antum, sahabat Nabi bagi tahu dekat Abu Muslim rahimahullah. Lepas dia dengar benda tu, dia pergi jumpa seorang sahabat lagi. Dia pergi jumpa siapa? Dia pergi jumpa Ubadah bin Samit. Dan tahu Ubadah bin Samit ni lah yang riwayat hadis dalam Imam Muslim. Bab yang Nabi kata la salata liman lam yaqra bi fatil kitab. Tidak sempurna solat yang tak dibaca al-kitab al-Fatihah. Dia ni Ubadah bin Samit lah kata hadis Muslim tu. Dia lah kata. Fahadatsatuhu bi hadisin Muaz. Tuan-tuan tengok, zaman tu zaman sahabat dengan tabi'in. Zaman yang Nabi kata khairan nas, dalam di Bukhari khairan nas qarni, summa alladhi yalunahum, summa alladhi yalunahum. Sebaik-baik zaman aku. Kemudian zaman para sahabat dan tabi'in. Dan Nabi kata qurun mufaddalah, qurun yang terbaik. Tabi'in dengar sahabat cakap, pergi ke sahabat lain tanya. Mana fikir tengok. Kita hari ni dengar ustaz cakap, dengar syekh cakap, dengar habaib cakap, kita terima macam tu lah. Terima macam tu, tak cek, tak apa. Tak ambil tahu pun tu. Terus ambil buat sebagai amalan. Tengok tu. Macam mana dia pergi tanya ke Abu Qatadah, dia baca hadis tu lagi. Faqala sami'tu Rasul SAW yaqul Rabbi tabaraka wa ta'ala. Dia kata, aku dengar Nabi SAW bersabda, apa dah? Haqqan mahabbati ala mutajabina. Tengok. Fiyah. Kata ni Qatadah, Abu Qatadah kata apa? Ubadah bin Samit kata apa? Dia kata aku mendengar Nabi SAW bersabda daripada Rabbnya yang maha suci dan maha tinggi. Tuan-tuan, lafaz dia pun sama. Tadi dia sebut pun benda sama. Dia sebut pun sama apa dia? Rabb yang maha suci dan maha tinggi. Dia kata cintaku wajib diberikan kepada orang-orang yang saling mencintai kerana aku. Sama. Dia ulang balik. Adik Muaz tu, dia ulang oleh Ubadah bin Samit. Apa lagi dia Ubadah bin Samit kata? Dia kata lagi, wa haqqan mahabbati ala mutanasihina fiyya. Dan wajib cintaku kepada orang yang saling menasihati kerana aku. Beri nasihat kerana Allah. Bukan kerana apa. Bukan nak orang pergi kita ustaz. Bukan nak orang pergi talim. Tak. Bukan nak upah. Tak ada. Tak mau apa pun tak mau. Tapi bagi nasihat ni kerana Allah. Kerana aku cinta hang dengan pasal, aku bagi nasihat. Kerana Allah. Tengok. Dia dapat dua benda tu. Sebelum kita bagi nasihat, kita kata aku cinta hang kerana Allah. Hang saudara seagama aku, pasal tu aku nak nasihat. Dia dapat dua cinta Allah. Ayat-ayat macam ni kalau antum guna, kalau dia tak mau terima pun, antum, dia akan sengak. Dia akan dengar. Bahasa yang antum guna ni sangat penting. Sangat penting. Antum jangan fikir, ada hang ni memang tak guna, hidup menyusahkan orang, mampu tak mau. Ni semua ayat-ayat yang silap-silap yang dipegang antum balik. Ni dakwah apa, pendakwah apa macam ni. Guna bahasa tu. Dan apa lagi kata ni Ubadah bin Samit, dia kata apa? Allah Ta'ala sebut wa haqqat ni apa, mahabbati ala mutabadilina. Ni satu lagi. Apa dia? Cintaku wajib diberi kepada orang yang tadi saling berlumba-lumba untuk mengeluarkan fi harta miliknya. Sama. Cuma di sini ada tambahan apa? Nasihat kerana aku. Itu ada tambahan. Dan akhirnya dia kata apa? Hum ala manabira min nur. Dan mereka
berada daripada dia ada pada mimbar-mimbar daripada cahaya. Tuan, dahsyat itu. Allah Ta'ala cinta, Allah Ta'ala bagi naungan aras, Allah Ta'ala letak daripada mana? Mimbar-mimbar daripada cahaya. Yang mana ya'bidhuhum nabiyuna wa syuhada wa siddiqun, dan tempat-tempat tu para nabi, para syuhada, orang mati syahid, dan para orang-orang yang benar, orang-orang siddiqin, mereka sangat menghendaki tempat itu. Tempat mana? Mimbar-mimbar yang bercahaya. Tuan-tuan, hadis ni adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ibn Hibban dalam kitab sahihnya. Ibn Hibban dalam kitab sahihnya. Sekarang Muaz bin Jabal telah beritahu kat kita tentang berapa hadis tentang kelebihan orang-orang yang antaranya pergi kata kat dia punya kawan, inni hibbukallah, aku cinta hang kerana Allah. Kita kena sebarkan benda ni. Kita kena jadikan dia sebagai amalan. Sebagai amalan. Supaya kita nak dapat cinta Allah. Supaya nak dapat cinta Allah, tuan-tuan. Kita try. Kita dah beritahu dah, kita cuba. Baik. Sekarang mari kita tengok kitab kita. Kita tengok kitab kita bab yang ke-8. Membenci sebahagian ayat Quran dan mengikut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala murka. Baik. Penulis kitab kita Ustaz Fazil Kamar bin Kamaruddin hafizallah, dia bawa ayat Quran surah Muhammad ayat 9. Surah Muhammad ayat 9. Dia start ayat tu dengan zalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Dalam ayat ni Allah Ta'ala kata zalika bi annahum, itu disebabkan karihu, mereka tidak suka ma anzalallah, dengan apa yang Allah turunkan. Fa ahbata a'malahum, maka dibatalkanlah amalan-amalan mereka. Jadi sebenarnya antum, kata Imam Syaukani rahimahullah di dalam tafsir dia Fathul Qadir, kata dia zalika bi annahum karihu ma anzalallah, itu disebabkan mereka tidak suka dengan apa yang diturunkan ke atas rasulnya. Itu maksud dia. Zalika bi annahum karihu ma anzalallah, apa maksud dia? Maksud dia mereka tidak suka apa yang Allah turunkan ke atas rasulnya, iaitu Al-Quran. Apa yang Allah Ta'ala turunkan kepada Rasul? Al-Quran. Dan Al-Quran itu menerangkan ketauhidan dan hari akhirat. Tengok. Allah Ta'ala turunkan kepada mereka Rasul. Dan Rasul tu bawa Al-Quran. Tapi masalah dia, bukan kata Al-Quran saja mereka tak suka. Rasul pun mereka tak suka. Rasul pun mereka tak suka. Sebab tu antum kena tahu, Allah Ta'ala turunkan Al-Quran ni, dia ada dia punya, kita kata agenda. Kita kata agenda. Antum tahu tak? Sekolah ada agenda. Apa agenda sekolah? Bagaimana nak meningkatkan taraf pendidikan ataupun keputusan peperiksaan di sekolah kita. Nak meningkatkan apa dia? Naik apa dia, keputusan peperiksaan UPSR. Kalau UPSR lah. Kalau SPM lah. Kalau universiti antum. Itu kerja dia buat. Mereka nak kena bagi skor sekolah mereka ni tinggi. Bila sekolah mereka skor tinggi, barulah orang berminat untuk hantar anak ke sekolah tu. Universiti juga ada dia punya agenda dia. Sebab itulah kadang-kadang punya mereka nak capai benda tu sampai mereka tak azan, ada surau tak azan. Masa rehat ada, masa nak solat tak ada. Tak ada masa solat, tak ada.
Penuh dengan apa? Penuh dengan kelas tambahan, penuh dengan sukan. Kenapa? Kena nak capai agenda tu lah. Tapi mereka lupa nak didik anak-anak kita. Mereka lupa nak didik tentang nak berjaya ni kena ada hubungan yang baik dengan Tuhan. Kena tahu macam mana belajar. Tak cukup kena belajar, kena doa. Mereka tak ajak. Mereka ajak tambah, kelas tambah. Itu agenda. Kelang ada agenda. Satu hari berapa dia kena keluar dia punya pengeluaran. Dia ada agenda dia. Ada agenda dia. Semua ada agenda. Kementerian. Tak tahu kita kata kementerian apa. Dia ada agenda dia. Dia ada agenda dia. Dia kena capai agenda tu. Semua orang ada agenda. Antum kena tahu Allah Ta'ala turunkan Al-Quran juga ada agenda dia. Agenda yang pertama diturunkan Al-Quran. Banyaklah antum agenda. Tapi saya beritahu agenda yang besar ni. Satu dia ada 3 ya antum. Agenda yang besar. Yang pertama. Untuk kenalkan manusia kepada Tuhan. Entah. Sebab tu dia kata. Allah Ta'ala turunkan ke atas Rasulnya Al-Quran. Yang menerangkan tentang Tauhid. Tentang Tauhid. Sebab tu ayat pertama. Dalam surah Baqarah. Disebut tentang Tauhid. Ayat Tauhid yang pertama ada di mana? Ada dalam surah Al-Baqarah. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Masa tu Quran sebut semua manusia. Nampak? Ubudullah, hendaklah kamu sembah Allah. Tengok. Alladzi khalaqakum. Ada yang telah menciptakan kamu. Walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kamu. Nampak? Pertama, Allah Ta'ala berturun Al-Quran ni untuk kenalkan Allah Ta'ala kepada manusia. Itu agenda yang besar. Quran turun tiba-tiba manusia tak kenal Tuhan. Untuk apa Quran diturunkan? Untuk apa Rasul diturunkan? Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Tengok, kami telah utuskan pada setiap umat Rasul. Untuk apa? Untuk apa kita? Untuk sembah Allah jauh taghut. Tengok. Dan untuk sembah, untuk kenal Allah ni antum tak payah nak pergi naik bukit, gunung semua, tak payah. Dalam ayat ni Allah Ta'ala kata, wa fi anfusikum afala tubsiru. Pada diri hampa pun boleh kenal Tuhan. Hampa tak tengok ke pada diri hampa? Banyak dalam diri kita ni antum, kalau kita tengok, kita perhati, kita boleh nampak tentang kewujudan Tuhan. Lalu Allah sebut lagi, inna fi khalqis samawati wal ard waqtilafil laili wan nahari la ayati ulil albab. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, perjalanan siang dan malam menjadi tanda tentang wujudnya Allah bagi orang yang ulul albab. Orang yang ulul albab, yang otak dia tak beku, otak dia jalan. Dia tengok langit, dia tengok siang malam, dia beritahu memang ada wujudnya Tuhan. Macam mana? Macam tu punya jelas Quran bagi tahu orang dia tak kenal Tuhan lagi. Dia tak tahu Tuhan lagi. Itu agenda yang pertama. Agenda yang kedua yang ada dalam Quran, Allah Ta'ala nak bagi tahu dalam Quran ni hanya ada 3 jenis manusia saja. Simple. Dalam Quran ni ada berapa jenis manusia? Ada 3 jenis manusia. Okay. Allah sebut dalam surah Baqarah awal-awal. Apa dia? Yang pertama, orang yang beriman. Allah Ta'ala sebut dalam surah Baqarah apa dia? Yang pertama, orang apa? Orang yang beriman. Orang yang beriman dengan siapa? Orang yang beriman dengan Allah Ta'ala. Itu agenda yang kedua. Kenapa Allah Ta'ala turunkan Al-Quran? Kerana Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita bahawa sesungguhnya di dalam dunia ini dia ada 3 golongan. Golongan yang pertama dalam ayat yang ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa min razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang beriman dengan benda yang gaib. Itu golongan yang pertama. Golongan yang pertama. Apa dia? Orang yang beriman. Yang kedua, Allah Ta'ala nak cerita tentang apa? Golongan yang kedua, orang kafir. Surah Baqarah juga. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum lam tunzirum la yu'minun. Orang kafir. Ayat 6. Allah Ta'ala orang kafir ni sama lah.
Kalau beri peringatan ke tak beri peringatan pun mereka tak akan beriman. Tengok. Ini yang kedua. Golongan yang ketiga, golongan yang mana? Allah Ta'ala nak beritahu orang munafik. Orang munafik. Allah Ta'ala sebut dalam surah ayat Baqarah 13. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum as-sufaha'u walakin la ya'lamun. Bila Allah Ta'ala kata berimanlah sebagaimana berimannya manusia di situ para sahabat bukan ada orang lain lagi. Dia berkata nak patut kami beriman dengan orang bodoh tu. Tengok. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Bila dia berjumpa orang beriman dia berkata apa? Kami beriman. Tuan-tuan. Inilah golongan yang disebut sebagai munafik. Antum sekarang Allah Ta'ala buat turun dah. Agenda yang kedua yang ada dalam Quran untuk bagi tahu apa? Dalam Quran, dalam kehidupan dunia ni antum ada 3 golongan. Satu, antum nak jadi orang beriman. Kalau antum tak jadi orang beriman, antum boleh jadi orang kafir. Kalau antum tak jadi orang kafir, antum boleh jadi orang munafik. Bahaya antum. Ini agenda yang besar. Sebab tu saya kata ada banyak agenda, tapi ini agenda yang besar. Antum kena fikir. Sekarang betul-betul kita nak jadi golongan mana. Itu agenda yang kedua. Agenda yang ketiga, Allah Ta'ala cerita tentang tempat golongan-golongan ni. Dah. Tengok macam mana. Tengok macam mana. Mula cerita tentang golongan tu. Kemudian Allah Ta'ala cerita tentang tempat. Dia ni semua Nabi mana. Antum pun selalu duduk dengar. Orang beriman ni tempat dia mana? Kita pun tahu. Kita pun tahu. Orang beriman ni tempat dia syurga. Tempat dia di mana? Syurga. Allah Ta'ala beritahu. Istihad. Kalau hamba beriman, aku bagi hamba syurga. Yang kedua, Allah Ta'ala beritahu pula. Orang kafir ni. Orang kafir ni. Macam ni. Dia benci ayat Quran. Dia tak mau beriman ayat Quran. Orang kafir. Tempat dia di mana? Allah Ta'ala beritahu. Tempat dia di mana? Neraka Jahannam. Wa'nazubillah min dzalik. Tengok. Tengok. Yang ketiga, munafik. Pun Allah Ta'ala beritahu tempat dia di mana. Dia tempat dia lagi bawah pada orang yang kafir ni. Lagi teruk. Orang kafir ni nampak dia memang kafir. Munafik ni pura-pura Islam. Lagi teruk. Tuan-tuan, ini adalah apa dia? 3 agenda besar yang ada dalam Quran. Antum kena perhati elok-elok. Yang pertama, Quran nak kenalkan kita kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, Allah Ta'ala nak beritahu dunia ni ada 3 golongan. Iman, kafir, munafik. Yang ketiga, agenda dia apa? Agenda yang jelas, apa dia? Orang beriman, tempat dia syurga. Orang kafir, tempat dia neraka. Dan orang munafik lagi bawah daripada orang kafir. Sangat jelas itu. Dan kenapa Allah Ta'ala batalkan amalan mereka? Sebab mereka tak suka kat Nabi yang diutus dan mereka tak suka pada Al-Quran. Tengok. Fa'ahbata a'maluhum. Allah SWT membatalkan amal mereka disebabkan mereka tidak beriman dengan apa yang diturunkan. Makna dia, mereka dah masuk golongan yang mana? Golongan yang kedua. Mereka kafir. Bukan kata ni, kita kata orang kafir ni, mereka beriman, mereka kufur semua. Yang ni Allah Ta'ala kata benci sebagai ayat Quran. Tak boleh tu. Nak terima sebagai ayat, nak tolak sebagai ayat. Tak boleh. Antum yang mana juga akan batal. Kemudian penulis kitab kita bawa surah yang kedua, surah Muhammad 28. Surah Muhammad 28. Zalika bi annahum ittaba'u ma asqatallah wa karihu rizwanahu fa ahbata a'malahum. Kenapa amalan mereka dibatalkan? Yang kedua, sebab mereka membuat apa yang Allah Ta'ala benci. Dan mereka tidak suka dengan apa yang Allah redha. Ini satu lagi. Tuan-tuan. Satu, mereka buat apa yang Allah Ta'ala benci. 2, mereka tidak suka dengan apa yang Allah redha. Kerana itu, maka dibatalkan semua amalan-amalan mereka. Semua. Bukan satu, semua.
a'mal jamak. Bukan amila, dia a'mal. Semua amal dia buat. Kata Imam Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, dia kata annahum ittaba'u ma askhatallah. Apa maksud mereka mengikut semua perkara yang Allah benci? Maksud dia, mereka buat benda kufur, fasik dan benda yang menyebabkan dosa. Tiga benda. Apa dia? Mereka buat kufur, mereka fasik dan mereka buat benda yang menyebabkan mereka mendapat dosa. Ya. Mereka tidak suka kepada yang boleh mendatangkan keredaan Allah Ta'ala. Benda yang Allah Ta'ala redha semua mereka tak suka. Mereka tak suka. Mereka tak suka langsung. Dalam hati mereka tak ada benda tu. Dalam hati mereka tak ada benda tu. Antum, yang ni kita sedang baca tentang perangai orang-orang musyrikin. Cuba antum tengok perangai tu ada tak kat kita. Yang ni kita baca ayat Quran. Antum saya nak ambil satu ta'rifan ibadah. Antum tengok, antum dengar elok-elok. Adakah antum termasuk orang yang buat apa yang Allah benci dan antum tinggal apa yang Allah suka? Antum tengok ta'rifan ibadah yang dibuat oleh Ibn Taymiyah rahimahullah dalam kitab dia Ubudiyah. Ibn Taymiyah ada satu kitab nama dia Ubudiyah. Antum tengok dia punya takrifan tu, lepas tu antum tengok diri antum, jangan tengok orang. Antum tengok diri antum. Kita masuk tak dalam bab ke-8 ni? Apa dia? Buat apa yang Allah benci, tak suka dengan apa yang Allah redha. Kita masuk tak? Baik. Kata Ibn Taymiyah, al-ibadah ismun jami'. Ibadah adalah satu nama yang menghimpun likulli ma yuhibballahi wa yardahu. Adalah satu nama yang menghimpun semua benda yang Allah redha. Ni kita kata apa? Depa amalan batal sebab apa? Sebab depa ikut apa yang Allah murka. Yang ni tak. Ni ibadah adalah satu benda yang, satu nama yang di dalamnya ada semua benda yang Allah cinta dan Allah redha. Minal afwal, minal aqwal, daripada perkataan-perkataan, wal a'mal, dan juga amalan-amalan, batina wa zahirah, batin dan juga zahir. Tu dengar elok-elok. Nanti saya beritahu lagi sekali. Bila sebuah ibadah, ibadah adalah satu nama yang menghimpun semua yang Allah redha, semua yang Allah cinta dan redha, daripada perkataan-perkataan dan juga amalan-amalan batin dan juga zahir. Itu masuk ibadah. Baik. Sekarang kita buat satu penjelasan. Okey. Sekarang salat, zakat, puasa, haji, cakap benar, menunaikan amanah, berbuat baik kepada jiran, berbuat baik kepada anak yatim, orang miskin, haiwan ternak, berdoa. Ni semua adalah amalan zahir. Amalan zahir. Cinta pada Allah, cinta pada Rasul, takut pada Allah, ikhlas, sabar, tawakal, harap rahmat Tuhan, takut azab. Semua tu ibadat apa? Sekarang saya tanya antum. Okey, saya tanya antum. Syirik, benda tu Allah redha atau Allah benci? Benda tu Allah redha atau Allah benci? Jawapan dia Allah benci. Jawapan dia Allah benci. Syirik, berdoa pada kubur, Allah redha ke Allah benci? Pakai gelang, Allah redha ke Allah benci? Benci. Satu. Yang Allah redha apa? Tauhid. Yang Allah redha? Tauhid. Yang kedua, bid'ah. Yang kedua, bid'ah. Benda Nabi tak buat. Benda Nabi tak ajak. Benda yang bukan daripada wahyu. Allah benci ke redha? Siapa berani kata Allah Ta'ala redha bid'ah?
Allah benci. Apa yang Allah redha? Sunnah. Simple antum. Macam mana kita tahu sunnah tu Allah redha? Macam mana kita tahu kata bid'ah ni Allah benci? Kan Nabi sebut, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah tu sesat. Dan setiap sesat dalam neraka. Aku cinta ahli bid'ah sebab tu dia masuk dalam neraka. Macam tu ke? Macam tu ke? Tak. Simple lah. Daripada ta'rifan yang Taimiyah bagi ni antum boleh tahu dah. Sunnah ke Allah redha, bid'ah ke Allah redha. Tengok. Antum buat keputusan lah. Satu. 3. Ribah. Ribah. Mami-mami bawang. Ribah. Dan juga pada mamak-mamak bawang. Dulu mami lah ni, mamak pun ada. Ribah. Menceritakan tentang aib orang. Menceritakan tentang aib saudara Muslim. Benda tu Allah redha ke? Atau Allah benci? Antum jawab sendiri. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala batalkan amalan mereka sebab apa? Sebab mereka ikut apa yang Allah Ta'ala benci. Antum buat keputusan. Kalau antum kata ribah ni buka aib saudara seagama Islam ni, buka aib ni benda yang mana? Benda ni benda sunnah, benda yang direda, tafadhal. Antum teruskan. Tapi kalau antum kata benda ni buka aib ni adalah benda yang sangat dimukai oleh Allah Ta'ala dan Rasul. Tengok. Sampai Allah Ta'ala kata siapa tutup aib dia saudara di dunia, Allah Ta'ala tutup aib dia di akhirat. Tuan-tuan. Benda tu mestilah Allah Ta'ala tak suka, benci. Bila antum nak buat satu-satu benda yang antum rasa benda tu menyebabkan Allah Ta'ala tak suka, antum istighfar lah. Minta ampun kepada Allah Ta'ala. Minta ampun kepada Allah Ta'ala. Sebab apa antum? Benda ni bahaya. Kadang-kadang kita buat benda tu, kita terlupa dengan apa-apa yang tarifan yang Ibn Taimiyah bagi. Tarifan ni sangat bagus antum. Sangat menyedarkan kita. Kalau antum pakai tarifan ni saja pun, antum boleh tahu dah syirik mengedudukan datang mana. Bid'ah mengedudukan datang mana. Segala larangan-larangan Tuhan ni ada datang mana. Antum boleh tahu dah. Antum boleh tahu dah. Dan kata Al-Imam Abdul Rahman Sya'adi rahimahullah, dia kata fa'ahbata a'malahum, dibatalkan dan dihilangkan ganjaran amalan. Dia kata ianya berbeza dengan orang yang mengikut apa yang Allah Ta'ala redha dan membenci apa yang Allah Ta'ala tidak suka. Tengok. Lawan dia antum, lawan kepada siapa-siapa yang benci sebahagian daripada ayat Quran, siapa-siapa yang buat Allah Ta'ala ikut apa yang Ta'ala murka, lawan dia kata apa? Siapa-siapa yang berbeza, yakni dia ikut apa yang Allah Ta'ala kata dan dia benci apa yang Allah tak suka, maka dia akan diampunkan kesalahannya dan dilipat gandakan ganjaran kebaikan dan pahalanya. Lawan dia antum kalau boleh boleh jaga diri antum boleh jaga diri antum elok-elok, antum belajar pelan-pelan, antum buat satu-satu ibadat, antum tengok dulu ibadat tu Allah Ta'ala redha tak. Kalau Allah tak redha, mesti benda tu datang daripada Nabi SAW, baru antum buat. Antum jangan pergi buat benda-benda yang Nabi tak ajak. Yang benda tu bukan kata antum nak dapat pahala, antum yang amalan boleh batal. Sebab apa antum? Sebab antum pergi buat benda yang bukan Allah Ta'ala suruh buat. Sebab tu dalam amalan ni kita punya Imam Khadi Iyad dia beritahu dah, dia kena ada dua lah. Apa dia? Satu, dia kena ikhlas. Dua, dia kena benar dengan tuntutan Nabi SAW. Itu dua syarat ya antum. Bila antum nak buat satu ibadat, antum kena ikhlas lah. Pasal surah Kahfi beritahu dah, faman kana yarju liqa'i rabbih falyamal amalan salihan. Siapa yang betul-betul dia berharap untuk jumpa Tuhan dia kena apa? Dia kena buat amal dengan ikhlas. Kena ada amal soleh. Antum. Dia kena ada amal soleh. Amal soleh ni amal yang mana? Amal yang Nabi ajar.
Faman kana yarju liqa'i rabbih falyamal amalan salihah. Siapa yang berharap untuk jumpa Tuhan dia, dia ada keyakinan dia akan jumpa Tuhan, dia akan mati. Dia kena ada amal soleh. Ketika dia buat amal soleh tu, wala yusri bi ibadati rabbi ahada. Dia tak boleh buat amalan tu dengan dia melakukan syirik kepada Allah Ta'ala dalam ibadat tu. Dua syarat. Ikhlas, ikut Nabi. Antum kena perhati, tengok elok-elok. Bukan antum kira dapat ustaz ajar terus buat. Dapat ustaz ajar terus buat. Ustaz ajar zikir-zikir macam ni terus buat. Dah, antum kena tengok benda tu sabit daripada Nabi tak? Benda ni sabit daripada Nabi tak? Kalau tak sabit daripada Nabi, antum tak boleh buat. Kenapa Nabi buat benda yang tak sabit daripada Nabi? Baik antum, kita dah masuk pada ke perkara yang ke-8. InsyaAllah umur panjang, sihat badan. Hari ni hari apa? Hari ni hari Selasa. Esok boleh Ustaz Ali Hassan tentang bicara hati. Hari Khamis. Hari Khamis antum saya nak baca satu bab. 9 dah antum. Ini tadi kita dah beritahu dah antum. Ini apa? Ini golongan yang ketiga. Memiliki sifat munafik. Memiliki sifat munafik. Tempat dia kita dah beritahu dah antum. Tapi antum, dia tak kata orang tu munafik. Dia kata memiliki sifat munafik. Antum tak boleh hukum orang tu munafik. Sebab benda tu hanya Nabi saja tahu antum. Dia ada sifat, ciri-ciri orang munafik. Ciri-ciri munafik pun tak boleh ada. Tak boleh ada ciri-ciri munafik. Kita selalu kita akan baca hadis tentang apa Nabi sebutkan. Bila janji, baca. Bila bagi amanah, khianat. Bila bicara, dusta. Yang tu bukan munafik tuan-tuan. Yang tu ciri-ciri munafik. Bahaya antum. Bahaya. Sebab apa? Sebab lani antum. Alah. Bak amanah ni pun antum tak lepas antum. Kalau kita cakap bak amanah, antum kalau cakap bak amanah, antum tengok dalam hadis Imam Bukhari. Kita takut antum. Kadang-kadang kita ada jawatan apa-apa, kita takut antum. Kita risau antum. Pasal Nabi beritahu dalam hadis Bukhari. Bila kita naik di tiang sirat, Nabi kata ada dua benda yang boleh tolong kita. Nabi kata ada dua benda yang boleh tolong kita bila kita naik di tiang sirat. Kita jalan di tiang sirat itu hadis Bukhari. Nabi kata apa? Yang pertama, amanah. Yang kedua, silaturahim. Bukan solat, bukan haji, bukan puasa, bukan sedekah, bukan apa. Dua benda Nabi beritahu sangat terang. Apa dia? Amanah. Dan juga silaturahim. Kalau antum banyak khianat, peluang untuk antum jatuh dalam neraka na'udzubillah min dzalik sangat luas. Sangat luas tuan. Sangat luas. Tuan-tuan tak takut ke antum jadi pemimpin? Tak kira lah pemimpin negara ke, pemimpin negeri ke, pemimpin keluarga ke, antum tak takut ke? Antum mengkhianati hak-hak keluarga, antum mengkhianati hak-hak pekerja, antum mengkhianati hak-hak rakyat, antum tak takut ke? Nabi kata antum datang dalam keadaan bila antum nak naik di tiang sirat tu, amanah akan tunggu belah kanan. Amanah akan selamatkan antum supaya antum tak jatuh dalam neraka. Dan yang kedua, silaturahim. Antum nak putus silaturahim, antum silakan putus. Dan antum kena tahu, siapa yang suka putus silaturahim, peluang untuk masuk neraka ni sangat luas. Dua benda ni antum. Ambil benda ni, letak dalam otak, antum fikir. Benda ni nak tolong kita ketika kita nak meniti tiang sirat. Antum sebagai pemimpin keluarga ke, pemimpin negara ke, pemimpin kerja ke, antum jaga elok-elok. Amanah tunaikan. Amanah tunaikan antum. Sebab dua benda ni kalau antum khianat, kalau antum putus silaturahim, wa na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah SWT pelihara saya dan antum semua daripada jadi orang yang khianat dengan amanah. Wa na'udzubillah min dzalik. Lepas ni kita akan masuk pada hari Khamis memiliki sifat munafik. Saya ingat minggu ni insya-Allah lah kalau umur panjang sihat badan boleh habis antum lagi 2 ya. Alhamdulillah akhirnya saya dapat juga baca tu kitab. Khatam juga antum alhamdulillah. Nanti saya akan buat kenduri lah. Saya akan buat pulut kuning dengan telur. Insya-Allah lah. Tapi bukan mikat antum, kami yang makan.
Sajalah teringat kan dulu masa Habib mengaji. Kan? Benda tu. InsyaAllah antum lepas ni kita ada program bagi antum. Bicara hati juga antum. Kita akan duduk 2 orang. Saya akan duduk dengan Ustaz Alim Hassan. Kita akan bincang tajuk yang lebih menarik antum. Yang lebih kita kata haqqa. Lebih bermanfaat insya-Allah antum. Lepas ni insya-Allah kita relax dulu, kita minum, dan kita betul dulu apa yang patut. Lepas tu kita start antum. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan juga selawat ke atas Nabi SAW.